Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo guys. Hari ini saya akan membincangkan mengenai pengurusan sisa pepejal. Okey. Untuk sisa pepejal terdapat satu hierarki untuk sisa pengurusan sisa pepejal, iaitu daripada pelupusan, rawatan perantaraan, kitas semula, guna semula dan pengurangan. Itu untuk yang macam masa sekarang lah. Tapi untuk yang masa depan kita akan terbalikkan, iaitu paling penting adalah pengurangan. Apabila kita pengurangan sisa pepejal tu, beban terhadap bumi akan dikurang, dapat diturunkan. Manakala sisa pepejal tu akan dikurang lah. Terdapat beberapa elemen-elemen yang ada dalam pengurusan sisa pepejal. Antaranya adalah penjanaan sisa, penstoran, kutipan, pemindahan dan pengangkutan, pemprosesan dan pelupusan. Itu adalah antara elemen-elemen lah untuk pengurusan sisa pepejal. Okey. Untuk terdapat 5 kelas untuk sisa pepejal ni. Antaranya adalah refuse. Refuse ni adalah semua sisa buangan sisa pepejal yang bersifat pejal, kering dan tidak mengalir. Maksud dia macam yang kering lah, yang macam tak ada air macam tu, macam bahan-bahan yang kita semula macam tu. Okey. Seterusnya adalah garbage. Garbage ni macam biasalah, garbage dari rumah-rumah, sayur-sayuran macam tu, sayur-sayuran, sisa-sisa buah-buahan macam kulit buah-buahan. Macam sekarang lah, musim durian. So dia macam sisa-sisa kulit durian, isi durian macam tu. Okay. Sisa-sisa tenakan dan termasuk bekas-bekas dan bungkusan makanan lah, macam styrofoam macam tu. Okay, kalau untuk seterusnya untuk soil ni adalah sebahagian daripada garbage yang digunakan sebagai sumber makanan ternakan. Macam contoh adalah makanan ternakan haiwan lah, macam makanan kucing macam tu. Gitulah. Kalau untuk rubbish ni macam biasalah, macam yang dari rumah-rumah juga, macam sisa-sisa pepejal yang tidak dapat dikeluarkan, bau busuk seperti sisa dari tumbuhan, kayu dan kertas. Macam sisa-sisa daun-daun, macam kalau contoh pokok-pokok macam tu, gitulah. Dan last sekali adalah waste matter. Waste matter ni dia macam sisa-sisa daripada tanah, bina-binaan tanah liat, kacar, besi dan batu. Yang contoh yang macam tidak boleh terbakar lah, macam contoh bahan binaan daripada dari tempat pembinaan macam tu, daripada modified rumah macam tu. Modified rumah kan ada buangan daripada, dia ada waste matter dia. So itulah dia punya apa itu waste matter. Okay. Terdapat beberapa jenis sisa pepejal yang terkawal. Antaranya adalah sisa pepejal komersial, sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal isi rumah, sisa pepejal perindustrian, sisa pepejal keinstitusian, sisa pepejal import, sisa pepejal awam dan juga sisa yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Itu antara sisa pepejal yang terkawal lah, yang kita boleh mengawal dia daripada bawah lagi. Bawah dia maksud dia macam dari pengguna sendirilah, macam tu. Okey, seterusnya saya akan memberitakan ceritakan tentang time and motion study lah. Time and motion study ni adalah satu prosedur pengumpulan dan
penganalisaan data yang diperoleh dari kerja-kerja yang dibuat di lapangan secara sistematik. Maksud time motion study ni macam dia seperti ada jadual yang teratur untuk mana-mana orang yang bekerja, mana-mana orang yang bertugas dalam pengumpulan sisa pekerja ni. Contoh kalau di Sarawak lah, kalau di Kuching dia mostly Trainiken ni dia macam under swasta lah untuk pengumpulan sisa pekerja di sekitar Kuching lah. Apa kepentingan motion dan time and motion study ni adalah dia penting dalam memantau perjalanan kerja-kerja pengurusan sisa pekerja bagi mendapatkan masalah dan mengemukakan cadangan yang untuk diatasi. Contoh dia adalah kalau ada aduan daripada orang awam, masyarakat under PBT tu sendiri, kita boleh belajar, kaji balik lah apa yang masalah-masalah dia, apa yang kita boleh buat, boleh atasi dia untuk menjadi lebih baik dari semasa ke semasa lah. Sebagai suatu kita perlu study untuk atasi masalah yang kecil, tapi kita boleh atasi dari semasa ke semasa macam tu. Okay. Last but not least, saya akan ceritakan tentang bagaimana air kuras liquid terhasil dan kesan dia. Air kuras liquid ni adalah dia terhasil daripada air hujan yang terkumpul dalam tambak tanah, lubang, kolam dan lagun. Maksud dia macam contoh kita ada tapak pelupusan sampah lah, banyak sampah. Contoh waktu hujan kan dia waktu hujan dia ada air, so terkena lah bahan-bahan buangan tu, dan terhasil lah dan terkumpul lah dia macam satu reaksi di antara air hujan dengan bahan chemical ataupun bahan kimia dalam sisa-sisa pekerja tu, dan menjadilah leke ataupun air kuras, iaitu daripada macam sini adalah hasil daripada air hujan yang bersentuhan dengan bahan di tempat buangan sampah dalam tempoh masa yang panjang. So dia ambil masa yang panjang lah untuk reaksi di antara air hujan dengan bahan-bahan dalam buangan di tempat buangan sampah lah, macam tu. Dia macam contoh sampah tu ada amonia macam tu, kalau dia macam ada gas nitrogen macam tu, kalau dia reaksi dengan air, dia akan menjadi satu air kuras lah. Dan air kuras ni dia akan masuk ke dalam tanah. Dia macam meresap dalam tanah lah, sebab kan dia macam kalau dia macam tanah ni dia punya structure tu dia macam ada ruang-ruang ke, dia macam ada sisi-sisi macam tu, dia boleh masuk macam tu. So ini bahaya lah, sebab air kuras ni dia macam bahaya kepada manusia nanti, kesan kepada manusia, kesan kepada haiwan, dan juga kesan kepada tumbuhan. So kesan-kesan dia macam sebagai pencemar utama air bawah tanah, air tanah, terutama bila berlakunya hujan lebat dan penelusan cepat melalui tanah. So tanah ni dia macam surface water lah. Surface water dia akan masuk ke dalam tanah. So mostly tanah tu bawah dia adalah air bawah tanah macam tu. So itu akan menjadi bahaya kepada manusia, sebab antara air bawah tanah ni adalah air yang digunakan untuk manusia juga sebagai air minuman macam tu. Sebab ada air minuman yang digunakan
menggunakan air mineral. Air mineral ni dia macam air bawah tanah. So bahayalah kepada manusia kalau air kuras ni masuk ke dalam air bawah tanah. So itulah bahayanya air kuras ni. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Peace.